Perkembangan dalam dunia teknologi ini membawa perubahan dalam komunikasi, di mana komunikasi juga memainkan peranan penting dalam rutin harian masyarakat. Era digital kini menyebabkan kemahiran komunikasi menjadi aspek penting bagi setiap individu. Proses komunikasi ini mula berkembang dari telefon ke media sosial. Kini, media sosial menjadi dominan dalam dunia komunikasi. Media sosial digunakan untuk mendapat berita-berita daripada portal berita online seperti Facebook, Instagram, MyMetro, Mstar Online, The Star dan sebagainya yang banyak membantu netizen untuk mengetahui isu-isu di sekeliling mereka. Netizen juga menggunakan media sosial sebagai sumber berita dalam talian. Agensi berita juga menggunakan kaedah berita dalam talian untuk menyampaikan isu atau informasi terkini kepada masyarakat. Ekoran daripada perkembangan ini, netizen berupaya untuk memberi pandangan atau reaksi mereka dalam bentuk komen di laman rasmi berita tersebut. Netizen lebih cenderung untuk menyuarakan pandangan atau memberi reaksi terhadap sesuatu isu di media sosial. Netizen juga berani menyuarakan pendapat-pendapat yang negatif seperti menghasut atau menghina sesuatu pihak di media sosial. Malaysia mengamalkan kebebasan bersuara menyatakan pendapat sebagai satu asas utama dalam masyarakat demokratik. Hak mendapatkan maklumat dan kebenaran. Melalui suara rakyat yang ingin mengetahui perkembangan mengenai status yang dikeluarkan oleh media atau kabar angin mengenai isu hangat seperti kenaikan harga minyak atau rasuah yang sering dimainkan oleh orang yang berjawatan tinggi dalam kerajaan harus dinyatakan secara teliti untuk memudahkan rakyat menerima atau menolak kenyataan tersebut. Hal ini kerana rakyat juga berhak mengetahui di sebalik pentadbiran sesebuah negara. Mewujudkan negara yang produktif. Masyarakat yang berkualiti akan sentiasa peka mengenai sesebuah isu seperti isu pembuangan bayi, pembunuhan dan sebagainya sebagai langkah berjaga-jaga. Melalui luahan atau hak bersuara, masyarakat akan dapat membantu bersama-sama memberi cadangan informasi yang berguna bagi mengelakkan hal ini berlaku dengan lebih serius. Secara tidak langsung, masyarakat berganding bahu dan mewujudkan perpaduan di negara ini. Menyatakan hak sesuatu bangsa. Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan agama. Banyak yang perlu dipelajari melalui adat dan tradisi asal mereka. Melalui kebebasan bersuara ini, mereka boleh menyatakan hak mereka sebagai satu landasan bagi kesefahaman kaum lain. Contohnya, masyarakat Islam mementingkan makanan halal untuk memenuhi tuntutan agama. Penggunaan media sosial dalam konteks kebebasan suara membolehkan individu untuk bebas menyatakan pendapat, idea dan pandangan mereka terhadap khalayak yang lebih luas. Melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram dan lain-lain, pengguna boleh mengambil bahagian dalam perbincangan awan, menyebarkan maklumat dan mengkritik atau menyokong isu tersebut mereka fikir penting. Media sosial juga memudahkan kerjasama dan gerakan sosial yang lebih efektif. Dengan berkongsi kandungan dan menyebarkan mesej melalui rangkaian sosial, individu boleh membentuk komuniti dalam talian mempunyai maklumat, minat atau pandangan yang sama. Ini boleh kuatkan suara mereka dan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, media sosial juga merupakan pedang bermata dua. Hal ini demikian kerana ia juga datang dengan beberapa cabaran. Kandungan yang dikongsi di media sosial boleh melibatkan penipuan, salah maklumat atau gangguan dan risiko polarisasi dan ekspresi kebencian di media sosial. Oleh itu, adalah penting bagi pengguna media sosial untuk menggunakan platform ini secara bertanggungjawab dan bijak.
Media sosial juga berperangan sebagai penyediaan atau semak imbang kepada mana-mana pihak untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. Jika kerajaan tidak menguruskan negara dengan baik, masyarakat boleh mengkritik atau memberi komen kepada kerajaan melalui media sosial. Contohnya, mengadakan dan menyebarkan petisyen dengan menggunakan change.org. Nama saya Andy Howe. Perbandingan kebebasan bersuara antara media sosial dan khalayak ramai. Di media sosial, semua pihak boleh mengatakan apa yang mereka mahu. Boleh berkongsi idea melalui media sosial, tetapi tidak sepatutnya menghantar apa-apa yang menyalahi undang-undang atau berbahaya. Kebebasan bersuara media sosial adalah secara atas talian. Contoh aplikasi media sosial adalah Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain. Kebebasan bersuara antara khalayak ramai. Kebebasan bersuara adalah penting untuk setiap individu di atas muka bumi ini kerana melaluinya seseorang individu itu dapat melakukan pelbagai perkara seperti mempertahankan diri mereka sendiri, membantu masyarakat sekeliling serta memajukan negara. Kebebasan bersuara khalayak ramai adalah secara bersemoga, secara berdemokrasi berkumpul. Nama Muhammad Abdul Muiz bin Azri. Saya akan menerangkan tentang kesan dan implikasi kebebasan bersuara. Pertama, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ketika orang merasakan bahawa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan idea mereka, maka hal ini akan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam kehidupan berpolitik. Kedua, akan mempromosikan keanekaragaman. Kebebasan bersuara juga akan mempromosikan keanekaragaman pendapat, idea dan pandangan sehingga dapat membantu menghasilkan inovasi dan solusi yang lebih baik untuk berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Seterusnya, yang ketiga iaitu keburukan, meningkatkan pecah belah. Apabila semua orang memiliki kebebasan untuk mengemukakan pandangan mereka, ada kemungkinan bahawa perbezaan pendapat yang terlalu jauh akan menimbulkan perdebatan dan pecah belah antara kelompok-kelompok yang berbeza. Seterusnya, menyebarluaskan propaganda. Dalam era digital, kebebasan bersuara juga dapat memudahkan penyebaran propaganda atau informasi yang tidak benar dan dapat mempengaruhi pandangan dan keputusan orang secara negatif. Oleh itu, secara rumusannya, hak bersuara ialah hak asasi manusia yang menunggangi kemampuan individu atau kelompok. Untuk membagi cadangan daripada implikasi yang kita dibincangkan, antara salah satu cadangan ialah hak bersuara, kebebasan bersuara dapat dibatasi untuk menjaga keamanan nasional seperti dalam hal kekerapan informasi rahsia militeri ataupun dinamakan sebagai intelligence secret yang dapat membahayakan negara haruslah kita menjagai. Hal ini kerana jikalau negara lain ataupun negara musuh dapat mengetahui segala intelligence secret daripada negara kita akan diancam dengan pelbagai ancaman seperti yang berlaku di Lahad Datu. Selain itu, hak bersuara ini adalah untuk menjaga keamanan masyarakat juga, di mana masyarakat haruslah berjaga tutur kata sebelum berkata sesuatu ataupun memberikan pendapat mereka dalam media sosial. Hal ini adalah untuk tidak berlakunya penghasutan kekerasan ataupun terorisme. Sekian, terima kasih.